Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid cikgu kelas 4 Farabi dan juga 4 Evros. Okey, untuk video cikgu kali ini untuk pembelajaran kita semasa PKP. Okey, cikgu minta maaf ya, cikgu tak guna Google Meet kerana faktor line cikgu yang tidak berapa bagus. Okey, untuk kelas 4 Farabi, dalam video ni cikgu akan guna sepenuhnya dalam bahasa Melayu. Jadi nota dan latihan nanti yang cikgu suruh buat nanti, kamu hendaklah salin dalam bahasa Inggeris, manakala budak murid-murid cikgu 4 Evros salin dalam bahasa Melayu. Okey, hari ini cikgu akan ajar kamu bab 4 iaitu set di dalam buku teks kamu. Sebelum kita meneruskan bab set ini, cikgu nak ingin imbas kembali. Okey, kamu dah belajar di bab set ini di tingkatan 1 dan cikgu takut kamu dah lupa simbol-simbol yang ada di dalam set. Jadi untuk permulaan, sebelum kita masuk secara mendalam dalam bab set ini, cikgu nak imbas kembali okey, apa yang dinamakan set, unsur di dalam set dan juga gambar rajah Venn. Okey, sekarang kita teruskan. Okey, lihat pada nota cikgu ini. Okey, nota dalam cikgu ini cikgu imbas kembali apa itu maksudnya set. Set adalah sekumpulan objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Okey, sekejap cikgu ambil pensel. Cikgu ambil pensel sekejap ya. Okey, cikgu ambil pensel, tukar color sekejap. Okey, cikgu ambil warna hijau. Okey, nanti tebal sangat dia punya saiz. Okey. Okey, set adalah sekumpulan. Okey, maksudnya dia adalah sekumpulan objek. Okey, yang mempunyai ciri yang sama. Manakala unsur adalah objek yang ada di dalam set. Okey, unsur adalah ada yang di dalam set, dan simbol untuk unsur ini adalah simbol dia. Okey, ini adalah simbol. Ini adalah bermaksud manakala simbol ini bermaksud unsur itu tidak terdapat di dalam set. Okey, ini maksudnya unsur itu tidak terdapat di dalam set. Okey, maksudnya bukan unsur bagi set. Yang ketiga, nota yang ketiga adalah yang mesti kamu kena ingat kembali adalah gambar rajah Venn. Okey, penggunaan gambar rajah Venn. Okey, mungkin kamu ingat lagi cikgu kamu ajar gambar rajah Venn boleh berbagai bentuk, iaitu dalam bentuk bulatan, segi 3 dan juga segi 4. Okey, dan pastikan sisinya bertutup rapat. Okey, bersentuh. Okey, yang keempat adalah set kosong. Okey, ini adalah kita akan guna dua simbol set kosong. Maksudnya set kosong ini adalah yang pertama simbol, ini adalah simbol yang kedua. Maksudnya set kosong di mana unsurnya tidak ada. Ini ada diterangkan ini. Tiada unsur. Okey, maksudnya tidak ada unsur di dalamnya. Okey, yang kelima, set sama. Set sama bermaksud set yang mempunyai unsur yang sama. Maksudnya set A, bilangan dia dan jenisnya adalah sama dengan set B, walaupun susunannya tak sama. Sebagai contoh huruf. Okey, kalau set A hurufnya A, B, C. Kalau set B, B, A, C, D, maksudnya dia tidak susun, tetapi nilai unsur-unsurnya ada dan cukup. Maksudnya itu adalah set sama. Okey, nombor 6. Okey, tengok nombor 6. Bilangan unsur dalam set A boleh ditulis dengan tulis sebagai N ini maksudnya bilangan. A adalah nama set itu. Okey, maksudnya bilangan berapakah bilangan dalam set A.
Okey, so cuba kita tengok contoh. Okey, contoh yang pertama. Okey, suruh kita lengkapkan setiap yang berikut dengan menggunakan simbol unsur. Okey, simbol unsur dengan bukan unsur bagi set. Okey, ini unsur bagi set. Okey, ini unsur bagi set. Yang ini bukan unsur bagi set. Okey, contoh dia. Okey, tengok contoh dia. Okey, set A mempunyai unsur 2, 4, 6, 8 dan 10. Okey, satu Roman ni dia nak tanya 4 ini adakah terdapat di dalam C? Okey, tengok kita nampak. Okey, ya. 4 ini adalah unsur bagi set C. Okey, untuk 2 Roman, ada tak 3 ni di dalam set C? Tidak ada. Jadi 3 ini bukan unsur bagi set C. Okey. Okey, terus kita teruskan untuk nota yang seterusnya. Okey. Okey, untuk nota yang seterusnya kita tengok. Sorry cikgu terbatuk sikit untuk video ni. Okey, jika setiap unsur di dalam set A juga ialah unsur di dalam set B, maka A adalah subset kepada B. Okey, maksudnya A adalah sebilangan daripada unsur subset kepada B. A ditulis sebagai A subset kepada B. Maksudnya A adalah sebilangan daripada set B. Okey, setiap set ialah subsetnya terdiri dan set kosong adalah set null. Okey, adalah subset bagi setiap set. Maksudnya okey, dalam kita menyeraikan unsur-unsur subset, kita mesti wajib letakkan set kosong. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan dekat contoh ya. Okey, bilangan subset boleh diperolehi dengan menggunakan 2 kuasa N. N ini adalah bilangan. Bilangan yang hendak dicari di dalam set. Di mana N adalah bilangan unsur. Okey, yang keempat, nota yang keempat adalah set semesta. Okey, ini adalah simbol set semesta. Ialah set yang terdiri daripada semua unsur yang dibincangkan. Okey. Yang kelima, pelengkap set A. Maksudnya ini set A prime ialah semua unsur dalam set universal yang bukan unsur dalam set A. Bermaksud dalam set semesta ada semua bilangan tetapi tidak terdapat di dalam set A. Itu dinamakan set pelengkap set A ataupun A prime. Okey, cuba kita tengok contoh. Okey, tengok contoh. Okey, contoh dia kata huraikan hubungan itu boleh digunakan dengan menggunakan gambar rajah Venn. Okey, dia bagi kita, okey, tengok T dia bagi A, B, C, P, A, Q, A, B, R, D. Jadi dia nak suruh kita hubungan. Okey, hubungan maksudnya P adalah subset kepada T, Q adalah subset kepada T, R bukan subset kepada T. Okey, kita tengok macam mana kita nak kaitkan ke semua ini dalam gambar rajah Venn. Okey, cuba kita tengok gambar rajah Venn. T adalah A, B dan C. Okey, tengok A, B dan C. Maksudnya T adalah keseluruhan. Keseluruhan yang terdapat unsur-unsurnya. Okey, jadi kita tengok kita kena buat yang paling besar dulu iaitu T diikut T. Unsur-unsur yang bertindih, unsur-unsur yang sama. Unsur-unsur yang sama maksudnya P pun ada, Q pun ada. Tetapi kita kena buat dulu Q. Maksudnya kita buat Q dulu. Okey, Q, dalam Q terdapat A dan B. A dan B, Q ini adalah sebahagian daripada T. Okey. Lepas itu last kali kita buat gambar rajah Venn P. P ini adalah sebahagian daripada Q dan juga sebahagian daripada
T. Okey, jadi what adalah D? D ini tidak terdapat di dalam set T. Jadi dia ada di luar. Okey, ini maksudnya dia dekat sini. Maksudnya unsur D ini tidak terdapat di dalam set T. Itu maksud dia. Okey. Okey, itu hubungannya. Macam mana kita nak buat hubungan. Okey, manakala contoh. Okey, cuba tengok contoh. Contoh yang seterusnya. Okey, diberi set semester. Semester maksudnya set keseluruhan. Okey, set yang paling besar. Okey, dia suruh kita, dia beri set semester 10 hingga 20. Maksudnya 10 lebih kecil atau lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 20. Ini termasuk dengan 10 dan juga 20. Ialah integer. Jadi kita kena senaraikan dalam set semester kita adalah nombor unsur-unsur terdiri daripada 10 hingga ke 20. Dan kata set K ialah nombor ganjil. Okey, nombor ganjil. Kita tanya. Nombor ganjil ini kita kena cari di antara 10 hingga 20. Dan dia nak jawapan adalah, dia nak suruh kita cari apa? Cari set pelengkap K prime. Okey, Pertama kita kena senaraikan dulu. Ini yang pertama, kita kena senarai dulu set semester. Okey, set semester 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, lepas itu kita senaraikan K, set K. Jadi set K adalah nombor ganjil. Okey, nombor ganjil ini kita kena cari di dalam set semester. Kita kena senaraikan yang terdapat di dalam set semester. Itu 11, 13, 15, 17 dan juga 19. K prime, maksudnya K prime ni yang tidak ada di dalam K. Tetapi dia berada dalam set semester. Okey, ini maksudnya unsur yang tidak ada di dalam K tetapi ada dalam set semester. Okey. Jadi ini yang kita kena ingat. Okey, cikgu harap kamu semua pastikan ingat semua, imbas kembali apa yang telah kamu pelajari. Okey. Selepas habisnya penerangan ini, cikgu minta kamu salin di dalam buku latihan yang ada dengan kamu, yang ada di dalam kamu. Okey, dalam kamu, depend kepada kamu. Kalau kamu ada printer kat rumah, kamu boleh print. Kalau tidak ada, kamu salin di dalam buku latihan. Okey, dan diikuti. Okey, ini adalah latihan pengukuhan. Maksudnya latihan pengukuhan ni cikgu nak kamu salin semua. Okey, ada 3 latihan pengukuhan. Okey, latihan pengukuhan yang pertama, okey, yang kedua dan yang ketiga. Okey, yang ketiga ni cikgu nak kamu lukis gambar rajah van. Okey, ada 2 gambar rajah van yang kamu kena lukis, iaitu gambar rajah van yang mempunyai unsur, bilangan unsur. Satu lagi gambar rajah van mengikut bilangan. Berapa bilangan? Okey, ada 2 gambar rajah van. Okey, tengok dia kata gabungan gambaran hubungan. Okey, sekejap cikgu ambil pensel. Okey, maksudnya kamu kena buat satu hubungan itu unsur. Okey, yang kedua bilangan. Okey, ini yang kamu kena buat. Ada 2 gambar rajah van. Yang ini cikgu tak nak tunjuk lagi. Cikgu nak kamu buat dan hantar cikgu di dalam Telegram yang cikgu suruh kamu wujudkan. Okey, dalam grup cikgu suruh masukkan dalam grup Telegram. Senang, cikgu nak bagi maklumat-maklumat
tentang pelajaran kita semasa PKP. Di sini saja pelajaran kita untuk hari ini. Cikgu harap kamu pastikan buat dan tunjuk kepada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.